السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من سيئات أنفسنا نعوذ بالله من شر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita pada hadis yang ke-506 ya. 506. Masih lagi dalam bab kelebihan berlapar dan kelebihan kehidupan yang sempit. Mana dalam kehidupan sempit pun ada kelebihan juga. Jadi Islam ni macam tu. Dalam kesenangan pun ada kelebihan, dalam kehidupan yang sempit pun ada kelebihan. Masing-masing ada kelebihan. Ini maknanya untuk orang beriman je lah. Ya? 506. Nombor dia 506. Tak tahulah kod versi tak sama kan. Lebih kurang lah. Dan meninggalkan kehendak syahwat, terki syahwat. Wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu 70 min ahli as-suffati ma minhum rajulun alaihi rida'un imma izarun wa imma kisa'un qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfa saqaini wa minha ma yablughu al-ka'baini fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura 'auratuhu. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, sesungguhnya aku telah melihat mana di zaman awal Islam lah, di zaman awal hijrah ke Al-Madinah. Jadi maknanya ramai bila berhijrah dalam keadaan miskin kan, sehelai sepinggang, tak ada keluarga, sebatang kara, tak kenal siapa-siapa datang kan, tak kenal siapa-siapa datang. Jadi bila masuk Islam barulah berkenalan dan berukhuwah dengan golongan Al-Ansar ataupun Muhajirin daripada tempat yang lain lah. Jadi aku telah melihat 70 orang daripada ahli suffah. Ahli suffah ni maksudnya ahli beranda masjid lah. Mereka tetamu Allah Ta'ala, tetamu masjid, duyuf masjid kan, tetamu bagi masjid. Maknanya kan di ruang belakang masjid tu kan ada beranda. Di situlah tempat mereka tinggal, tidur dan berehat. Rumah tangga tak ada. Ini cerita ialah di awal Islam kan. Begitu. Yang 70 orang ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang di atas belakangnya, di atas badannya tu ada ridak. Ridak ni selimut. Ridak ni yang kita letak atas bahu tu. Kan? Ada sebagian orang dia kan, dia ada kain selendang tu, letak atas bahu. Seorang pun tak ada ridak tu. Tak cukup kain lah maksud dia. Yang ada hanya sama ada kain sarung dia daripada pinggang ke bawah, kan? Ataupun kisa'un. Kisa'un ni selimut lah, lebih besar daripada kain sarung lagi. Jadi kalau kain selimut ni mereka ikat di tengkuk. Jadi ni dia letak atas belakang, dia ikat. Macam kita main kecil-kecil dulu, main Superman, ikat kain di tengkuk. Ada begitu. Satu. Rabatu fi a'naqihim, di antara kain hak depa ni kan, hak depa duk pakai ni, ada yang sampai tekat separuh betis lah, bawah lutut. Kalau sejuk je lah. Lepas tu ada yang sampai paling panjang sampai ke buku lali lah. Kain tadi, baju tak ada ni, seluar tak ada, ikat tu kan, jatuh. Lepas tu dia buat macam mana? Fayajma'uhu biyadih, dia ambil kain ni kiri kanan, dia buat macam tu. Kerana apa? Kerana takut dilihat aurat dia. Karahiyata antura auratuhu, dia buat macam dia pegang hak kiri kanan, dia bertarik macam tu. Kerana dia takut orang nampak aurat dia.
Ada yang sampai setengah betih, ada yang sampai kat buku lali, ikat di tengkuk. Kain selimut tak cukup kain. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadis riwayat Bukhari lah. Baik, maknanya syarah dia pun dah berlalu lah dalam bab zuhud lama dah. Hadis nombor 469 dulu lah cerita dia kan. Tapi hanya ulangan lah. Sebab Imam An-Nawawi rahimahullah dia ulang-ulang hadis, dia tengok bab lah. Dah hadis tu berulang-ulang. Di bab ni sesuai, dia ambil balik hadis tu letak di bab ni macam tu. Ya. Refresh balik lah kita punya ni. Kita bukan ingat pun dah. Kan hadis ni berapa kan? Rupanya dia sebut berapa kali lah. Tapi Syekh Salim hafizahullah ni maknanya dia sebut, dia kata hadis dah cerita dah sebelum ni. Dia punya huraian dia dan tahqiq dia, kan? Dalam bab zuhud dululah. Jadi jelaslah kepada kita kan pengajaran hadis dia macam tu lah. Nak cerita di awal Islam ni macam tu. Kehidupan para sahabat ni dalam keadaan susah, kan? Tapi pahala mereka tu dia Allah Ta'ala siapa daripada kita yang boleh challenge. Nabi kata jangan hampa duk caci sahabat-sahabat aku. La tasubbu ashabi, kan? Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalaulah seorang kamu menafkahkan sebesar bukit Uhud emas, tidak sama secupak yang disedekahkan oleh sahabatku ataupun setengah cupak pahala dah. Kita ada segunung emas, kita pergi sedekah ke orang. Mana ada orang segunung emas? Tak ada kan? Tapi nak cerita kalau kita ni kan paling kaya atas muka bumi pun kalau himpun emas dia tak sampai segunung, kan? Bilik dia pun tak penuh katanya emas tu. Baik, hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min udmin hashwuhu lifun, rawahu al-Bukhari. Hak ni cerita pasal para sahabat, macam mana kesusahan sahabat. Hak ni cerita pasal kesusahan Rasulullah SAW, kan? Adalah hamparan, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah hamparan tempat tidur lah. Hamparan kalau kita tilam lah. Tempat tidur Rasulullah SAW dibuat daripada udm. Udm ni maksud dia kulit, jild. Hashuhu lifun, maknanya dia punya apa nama dalam tu, dia panggil apa? Dalam tu kan, span dalam tu dibuat daripada kulit pohon kurma yang lembut. Dia panggil apa? Lif ni qashrun nakhli ar-raqiq. Qashar ni kulit, nakhal ni pokok kurma, kulit pokok kurma yang lembut. Mana dia kikir kan? Dia jadi macam tu, dia susun, dia masukkan dalam kulit yang dijahit tadi, dibuat tempat alas tidur lah. Tak sakit belakang sangat lah, kan? Gitu. Kalau orang kita kabu lah, ke kabu kan, kita ke kabu tu. Tapi lama-lama dia jadi apa kayu juga, sakit kepala tidur lama-lama lah. Dia campur dengan mix chemical keluar dari liak kan. Liak basi dan sebagainya, dia jadi keras kan. Itu kalau baling kepala orang pingsan. Baik, itulah dia pengajaran hadis dia nak cerita kata tawadhu'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Salim sini hafizahullah, dia kata pengajaran hadisnya pada nak cerita tentang sifat tawadhu'. Tawadhu' ni rendah diri lah. Dia ambil daripada perkataan wada'a. Wada'a ni letak. Jadi letak, maksud letak tak? Sifat tawadhu', sifat rendah diri Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW ni berpaling daripada keseronokan ataupun harta dunia lah. Min mata'id dunya i'raduhu an mata'id dunya. Nak cerita Nabi SAW ni tak berminat dengan kemewahan dunia, kesenangan dunia, tak berminat. Kalau Nabi berminat ke boleh ya, tak ada masalah. Minta ke Allah Ta'ala jadikan semua pokok-pokok kurma di Madinah tu jadi emas habis semua. Tak boleh pula, kan? Doa minta ke Allah, Allah tak bagi ke? Ya Allah jadikanlah kan lapangan Madinah ini semuanya emas. Tak boleh, kan? Tapi nak cerita itulah dia Nabi Islam. Tapi Nabi ni SAW, dia tak heran dengan kefakiran. Dia kata aku tak heran kamu ni fakir, kan? La akhsha, ya, Nabi kata SAW, Nabi kata mal faqra akhsha alaikum, kama qala Islam.
Bukanlah kefakiran itu aku bimbang ke atas kamu. Nabi tak bimbang sikit dia fakir. Walakin akhsha, akan tetapi aku bimbang antum sata lakumud dunya, bahawa dibentangkan kepada kamu keduniaan, kekayaan. Hak tu Nabi bimbang. Pasal apa? Dengan kekayaan dan keduniaan tadi, kamu akan berlumba-lumba. Kan? Fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Kan? Fatanafisu fiha, maka kamu akan berlumba-lumba untuk merebut kekayaan tadi sebagaimana mereka berlumba-lumba merebut kekayaan. Siapa mereka? Orang-orang yang sebelum kamu lah, Yahudi dan Nasrani lah. Kan? Fatuhlikukum, kan? Maka dia akan membinasakan kamu kama ahlakathum, sebagaimana dia telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu. Jadi kekayaan membinasakan Allah. Macam mana tu? Jadi maknanya bukan semualah, kecuali orang-orang yang mereka itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah taala, maka mereka menjadi orang-orang yang kaya, yang salihin, salihat. Macam Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, orang kaya. Kan? Kemudian ada sahabat-sahabat lagi yang kaya, Uthman, semua orang tahu kaya. Kan? Abdul Rahman bin Auf kaya. Jadi sahabat-sahabat ni kaya-kaya, yang bila dah maksud dia dah sampai satu kemuncak tadi kan, kemuncak Islam dah, maknanya semakin berkembang begitu. Jadi kaya, dan kekayaan tadi mereka meraih pahala yang begitu besar lah, dan tak dapat di-challenge oleh orang miskin pula. Kan? Sahabat sama level, mereka ni sahabat, darjat mereka sahabat, tapi dari sudut pahala juga bertingkat-tingkat, berbeza-beza. Pahala Abu Bakar tak sama dengan pahala Umar. Begitu juga pahala sahabat yang seterusnya. Pahala sahabat-sahabat yang kaya-kaya tak sama dengan pahala sahabat yang miskin. Sebab orang miskin tak boleh buat apa orang kaya boleh buat. Orang kaya boleh buat apa yang orang miskin boleh buat. Ni orang miskin minta nak challenge orang kaya, minta dekat Nabi SAW, minta satu benda lah supaya mereka ni boleh naik tahap level mereka boleh sama dengan orang kaya. Nabi ajak benda yang boleh mereka naikkan darjat pahala mereka tadi. Mereka buat, orang kaya pun tahu, orang kaya pun buat juga. Jam, kira kita Kapcai nak lawan dengan KTM masih. Nah, Kapcai lawan KTM, breng kan. KTM dah 5 jam lah sampai Perlis. Dia baru dekat area Rawang. Kan? Tu cerita dia lah. Jadi dia buat macam mana? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah dia. Kata Nabi SAW bila sahabat-sahabat miskin pergi mengadu kat Nabi. Nabi kata hak tu tak boleh buat apa lah. Tu kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi beruntunglah begitu. Sebab tu Allah jadikan syurga tu bertingkat-tingkat. Kan? Syurga bertingkat-tingkat. Tu dia. Tapi insya-Allah kan, walaupun dia fakir miskin di dunia, insya-Allah dia boleh sampai ke level syurga Al-Firdaus juga. Insya-Allah, dan bersama dengan para sahabat yang berada di Al-Firdaus. Semua itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Cerita semangat mereka di dunia ni macam tu, para sahabat. Semangat mereka di dunia tadi berlumba-lumba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini cerita kata Nabi SAW tentang keindahan dunia ni. Nabi tak heranlah. Dan Nabi SAW redha dengan yang sedikit. Kan? Pada pakaiannya, kan? Dan pada tempat tidurnya, kan? Begitu. Kemudian hadis yang seterusnya, yang ke-508, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk bersama dengan Rasulullah SAW dalam majlis lah. Idh ja'a rajulun minal ansar, tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada Al-Ansar. Al-Ansar ni maknanya penduduk Madinah lah, yang sama ada dia ni daripada suku Aus ataupun suku Khazraj. Yang sebelum kedatangan Nabi ni, mereka ni cukup perang, cukup tak ngamnya, cukup tak ngam, tak boleh nak ni, tak boleh nak kawan. Perang lama, 500 tahun perang. Sejak 500 tahun perang bawa-bawa ni. Kelai sungguh. Kelai sungguh. Duduk di Madinah. Tapi kabilah ni Aus dan Khazraj. Last
Dia panggil apa? Perang Bu'ath. Okay? Perang Bu'ath. Ramai mati. Lebih kurang 500 orang hebat-hebat di kalangan mereka ni mati. Pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan ni mati. Tinggal tak kuat mana ni. Masa tu baru Nabi hijrah ke Al-Madinah. Nabi satukan mereka ni jadi saudara. Al-Ansar lah. Jadi Al-Ansar. Jadi orang lelaki-lelaki sahabat ni radhiyallahu anhu fasallama alaihi. Ya? Dia pun bagi salam pada Nabi sallam. Thumma adbara al-ansari. Bila dia bagi salam dia pun pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhal ansar. Wahai saudara al-ansar. Ini maknanya kalau grammar dia tak panggil ya akhi dah. Kan? Dia kalau mudhaf dia panggil kan ada mudhaf ilaih kan. Ya akhal ansar, wahai saudara ya al-ansar. Maksud saudara bagi golongan al-ansar. Kaifa akhi Sa'd bin Ubadah? Bagaimanakah keadaan saudaraku Sa'd bin Ubadah? Nabi tanya dia. Faqala salihun. Dia kata salih. Salih ni salih bagus baik gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'uduhu minkum? Siapa nak ziarah dia daripada kalangan kamu? Faqama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Faqumna ma'ahu, kami pun bangunlah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhum, depa ni kalau tak tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari depa tak boleh duduk, gelisah. Dia mau setiap hari mau tengok muka, mau tengok Nabi SAW. Bila Nabi SAW jalan tu, dia tengok Nabi SAW pakai ikut. Ikut tu bukan saja ikut lah. Ikut Nabi ilmu lah. Nak tengok perkataan Nabi, nak tengok perbuatan Nabi, nak tengok pengakuan Nabi SAW dalam satu perkara kan. Di antara perkara sahabat yang paling mulazamah, Abu Hurairah lah. Yang paling mulazamah, yang paling duduk, tengok ikut Nabi SAW mana pun kan. Ni. Jadi Nabi SAW bangun, mereka pun bangun sama. Kata Abdullah bin Umar, wa nahnu bid'ata asyara, kami ni lebih kurang 10 orang lah. Bid'ata asyara maksud dia lebih kurang 8-9 orang macam tu lah kan, tak lebih daripada 10 orang lah kami ni. Ma alaina ni'alun, kami tak pakai kasut tak ada, selipar tak ada, sandal tak ada, ni'al tak ada sandal. Wala khifafun, begitu juga tak pakai khuf tak ada kan. Serban pun tak ada, selendang atas bau pun tak ada kan, tak ada jubah bawah buku lali, tak ada. Wala qalanis ni jamak kepada qalansuah atas kepala kita tu lah, kopiah kan, kopiah sengkok tu kan. Kalau orang Arab dia kata qalansuah ataupun taqiyah. Ini. Wala qumusun, dan tak ada jubah yang labuh-labuh ni, tak ada. Namshi fi tilka sibakhi, kami berjalan di pasir lah, di atas pasir tadi, tak berkasut. Kami berjalan-jalan hatta ji'nahu, sehingga kami pun sampai melihat dia ataupun melawat dia. Baik. Bila Nabi SAW sampai, dan kami sekali lah sampai, kata Abdullah bin Umar tadi, fasta'khara qaumuhu, dia ni ketua kabilah, ketua kaum, Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi kaum dia tadi yang duduk dekat-dekat dia tadi kan, depa contoh depa ni dengan ketua depa cukup sayang lah, macam raja lah ketua depa ni, taat sungguh. Sebab tu Nabi SAW, kalau Nabi nak ajak orang Islam, Nabi nak cari ketua dulu. Bila dapat ketua yang hak lain dia pakai ikut je lah. Macam kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kan, dia sampai ke Al-Madinah, dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Nabi tak bagi ni, maksudnya belum hijrah lagi lah, Nabi belum hijrah, cuma yang hantar Mus'ab, seorang pemuda yang berilmu kan. Jadi hantar pergi Madinah untuk mengajarkan penduduk Madinah tentang Al-Quran, tentang Islam kan. Jadi dia maksud dia adalah ketua kabilah seorang
As'ab bin Zurarah atau Sa'ad bin Ubadah, saya dah confuse antara dua. Tapi dua ni sepupu lah, dekat lah maksud dia, adik-beradik. Jadi dia sampai di situ, dia pun ajak orang kepada Islam. Maka datanglah sama ada Sa'ad bin Ubadah ataupun As'ab bin Zurarah. Jadi dia kata, "Mal ladzi ja'a bika ila diyarina?" Dia kata, "Kamu Mus'ab." Dia ni masa ni belum Islam lagi lah, belum Muslim lagi. "Apa yang menyebabkan kau datang ke kampung kami?" "Litusaffiha fiha ahlamana." Kamu datang, kamu nak membodoh-bodohkan orang yang bijak di kalangan kami. "Wa tasubbu alihatana." Kau nak maki-maki hamun Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. "I'tazil anna in kunta fi nafsika hajah." Hamlah. Macam itulah terjemah dia. Hamlah. Kalau hang ada hajat lagi pada diri hang, nak hidup lagi, hamlah. Oh, macam itulah bahasa kasar dia. Calo. Kan. Urdu kata calo. Kan. Jadi dia kata awatajlis fatasma'. Kan. Boleh tak duduk dan dengar? Maknanya dia ketua kabilah ni bukan orang bodoh, orang cerdik, orang bijak, boleh fikir, guna akal. Dia bukan ikut orang dia gitu. Dia kata laqad ansafta. Dia kata boleh maknanya hang cakap apa hang nak cakap. Maka dia pun ceritalah. Dia baca ayat Quran, ayat serupa ayat Quran yang dia baca tadi. Kemudian dia cerita tentang apa yang disuruh oleh nabi kamu, apa yang dibawa oleh nabi kamu, kan? Dia cuma cerita, maka aku tengok di wajah dia tadi dah mula berseri, bercahaya. Maksud dia wajah dia nampak seronok. Macam kita lah, kita duk cari satu ubat ni kan, cerita pasal ubat pula kan. Kita duk cari satu ubat yang ni, orang tu cerita, memang dia cerita tu kita memang tenganga dengar. Ayat meleleh tak sedap dah. Ui, tak ada dia cerita habis lagi. Berapa ringgit ubat tu? Mamai habis bukui. Kamu cerita kawan tu cerita tak habis lagi. Kan? Macam tu dia jadi seronok. Muka dia jadi berseri lah macam tu. Dia kata, Allah kali tanya. Kan? Kaifa yasda'u ma yurid ayadkhula fi hadha ad-din. Dia kata, habis tu macam mana nak buat kalau nak masuk agama ni? Dia tanya terus. Jadi sebelum tu sahabat dia begitulah. Dia kata, dia mari lah. Sebelum dia sampai dulu, orang tadi sebelah As'ab bin Zurarah ataupun Sa'ad bin Ubadah, dia kata, saya dah confuse antara dua orang ni. Jadi, ya bang, Mus'ab bin Umair yang sahabat daripada Madinah. Hak ni orang Madinah ni. Hak teman Mus'ab bin Umair ni. Ya kan? Hak jadi teman dia tu. Jadi maknanya yang seorang lagi Sa'ad bin Ubadah tu, yang dia belum Islam lagi. Ataupun Sa'ad bin Zurarah, mencari dua tu nama tu. Antara dua orang tu, siapa yang dulu? Dia kata kalau dia ni masuk Islam, satu kampung dia habis masuk Islam. Dia kata kamu Mus'ab ni try lah. Kan? Try tak error lah, mana try jadi ya. Dia masuk Islam macam mana? Dia kata idhab wa taghtasil wa tashhad syahadat al-haq. Kan? Kemudian dia pun pergi mandi dan dia mari dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata sesungguhnya inna warai rijalun wa nisa'. Dia kata di belakang aku ada para lelaki dan para wanita. Ya kan? Jadi kalau mereka masuk Islam, maka ramailah ahli Madinah masuk Islam. Ya kan? Dan mereka ni taat pada aku. Dia pun balik rumah dia. Dia balik rumah dia, kampung dia, dia balik kampung dia. Dia masuk Islam lah, balik kampung dia. Dia panggil kaum dia semua. Dia kata, apakah pandangan kamu semua kepada aku? Oh, mereka kata, ketua kami. Orang yang kami sayang. Ya kan? Orang yang paling baik di kalangan kami. Dia kata fa'innahu haramun, maka sesungguhnya hari ini haram ke atas para lelaki kamu dan para wanita kamu untuk bercakap dengan aku sehingga kamu semua masuk Islam. Petang tu tak ada seorang pun melainkan pakat masuk Islam habis. Tadi masuk Islam dia pergi Islam berapa ramai orang. Kita dah 30 tahun dah masuk Islam. Berapa kerat orang kita dah bagi Islam. Kan? Tak tahulah kelebihan Tuhan bagi kan. Tak tahulah, mungkin kita ingat beberapa orang kawan kita yang kita dah suruh dia mengucap. Dapat seorang dua orang alhamdulillah. Tapi ada kawan-kawan kita, syekh kita, Syekh Usi hafizahullah taala, dia masuk Islam, berapa ramai dia orang dari Islam kan. Apalagi orang putih Yusuf Estes apa? Kan? Depa ni masuk Islam agresif. Masuk dia maknanya dakwah dia. Kan?
Depa sewa kontainer ke apa ke, cakap tentang kontainer, cerita pasal Islam. Ramai orang masuk Islam berduyun-duyun cerita dia. Baik, tu kembali tadi kita. Nak cerita pasal sahabat tadi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi cerita pasal kaum dia tadi, bila tengok Nabi sallallahu sampai depa berunduk nak bagi Nabi duduk dalam majlis tu. Ni adab depa kan, adab para sahabat tadi. Hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladhina ma'ah. Sehingga Nabi dan sahabat-sahabat yang bersama dengan tadi pun mai dekat. Sunnah kan? Jadi kita sunnah kawan, tapi sekarang ni kita SOP tak boleh ziarah orang. Sakit kan? Tak boleh ziarah orang, kita boleh video call, tak ada masalah apa. Sopa ziarah juga no. Kan? Assalamualaikum abang. Baik kan? Duduk di Amerika pun boleh cakap. Kan? Nak beli tiket buat terbang tak boleh nak pergi. Susah pakai main video call. Nak ziarah kawan-kawan kita, telefon, mesej. Kan macam-macam boleh buat. Google Meet lah apalah, Zoom tak Zoom. Kan? Semua boleh buat. Jadi kita hubungkan silaturahim. Gitu. Orang sakit, terdengar, terziarah tak ada ziarah, kita telefon, kita doakan untuk dia. Kan? Zaman sekarang ni kita boleh pahala banyak. InsyaAllah. Kan? Bukan nak suruh kawan kita sakit. Tapi bila mereka sakit, kita tolong doakanlah. Syafakallah. Kan? Ataupun kita doa di belakang mereka, itu yang paling berkesan. Itu yang paling makbul. Kita dengar kawan kita mana sakit, kita doa di belakang dia, tak ada masalah apa. Bagus ya. Kan? Malaikat doa amin apa kita kata? Amin. Walaka bimithlihi, untuk engkau pun sepertinya. Tak untung lah? Untung. Itu zaman. Jadi kita ni boleh buat pahala banyak anytime lah. Sangat banyak pahala kita boleh buat. Nak dengan tak nak buat ya. Baik. Penjelasan daripada hadis ini, kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum, kan, untuk sentiasa bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengambil faham dalam agama. Sekarang Rasulullah mana ada wafat 1400 tahun lebih dah. Tetapi kita boleh baca lagi kata-kata Rasulullah SAW. Kan? Mana kita tak boleh nak bayang Rasulullah tu memang tak hadir dalam majlis kita. Orang yang anggap Rasulullah hadir dalam majlis ni memang tak tahu nak kata apa lah kat orang ni. Kan? Rasulullah mana hadir dalam majlis kita. Tapi kita bercakap apa yang diucap oleh Rasulullah SAW. Kita baca apa yang diucap oleh baginda dan kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan jadi bila kita belajar hadis ni, kita sentiasa berselawat kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW. Jadi setiap saat SAW kan. Jadi tak lekang selawat daripada mulut kita kepada Rasulullah SAW. Itu keuntungan orang yang belajar hadis. Sebab tu dikatakan ahlul hadithi humu ahlur rasuli illam yashhadu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis adalah ahli rasul. Ahli hadis adalah ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak sempat bersama dengan Nabi SAW, tetapi mereka bersama dengan nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata-kata Nabi. Ini apa yang kita baca, Nabi cakap, Nabi kata. Ya, para sahabat riwayatkan sampai kepada kita. Begitu. Jadi kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi untuk menuntut ilmu lah, mencari kefahaman dalam agama. Kemudian yang kedua nak cerita tentang kata Syekh Salim sini hafizahullah, zuhdus sahabati. Kan? Cerita tentang kezuhudan para sahabat. Wa taqalluluhum fil malbas, dan depa ni tak kisah sangat dengan pakaian depa. Wa sabruhum, dan mereka ni bersabar ala syiddatil faqah wa khushunatil 'aish. Bersabar di atas kepayahan hidup, keperitan hidup ni. Kan? Depa sabar. Kenapa? Kerana depa tahu Allah Taala kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Az-Zumar ya. Ayat 10 Allah kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Tanpa hisab maksudnya pahala dia banyak, tak boleh nak kira. Allah Taala kira, tahulah. Tapi kita nak kira tak terkira banyak. Kalau duit sejuta depan mata kita, larat kira seorang-seorang kita. Duit RM1 sejuta. Duduk sila tuan tu. Saya rasa sampai 100,000 kita dah tak boleh bangkit dah. Jam kepala lutut. Kan? Ni. Tak boleh nak kira. Duit RM1 ataupun duit siling. Kan?
Ini pahala tak terhitung, banyak sangat. Kemudian pengajaran daripada hadis ini, ya, sunnahnya apabila kita mendatangi sesuatu kumpulan, satu kaum, kan, satu majlis, kita bagi salam sebelum bercakap, kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan bagi, oi, buat apa lu? Assalamualaikum. Tak sunnah. Sunnahnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan dia bagi salam, kita bagi salam. Ya. Dia bagi salam, kita siapa bagi salam? Dulu yang nombor 2 jawablah salam. Kadang-kadang saya duduk parti tengoklah kawan-kawan Pakistan, orang Pakistan. Duduk Pakistan tu. Jadi kita bagi salam, dia pun bagi salam. Duduk tukar dah. Mesti aku bagi salam, dia bagi salam. Sungguh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah. Dia pun nak pahala bagi salam ke? Padahal kita bagi salam dulu. Kan? Jawablah salam. Aku dulu. Kan? Gitu. Ini sunnah dia begitulah bagi salam, kan. Walaupun dalam majlis ilmu dan sebagainya, ustaz tengah duduk mengajar, masuk bagi salam. Tak masalah. Kan? Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa sepatutnya bagi seorang pemimpin ar-ra'i, akan dia yatafaqqada ra'iyatahu wa yas'ala an amwalihim. Kan? Dia ni bila tak nampak kawan-kawan dia yang selalu dia jumpa agak semua ahli majlis dia, kan? Tok ketua kampung ke apa, dia nampak orang tu selalu di masjid, tiba-tiba 2-3 hari tak nampak di masjid. Maka tok ketua ni pun tanya, mana si fulan ni, aku tak nampak di masjid 2-3 hari ni. Kan? Tanya dia. Dan tanya tentang harta benda dia macam mana. Kan, macam mana rumah tangga dia, kereta dia macam mana, okey, rosak ke? Kan? Sepatutnya begitulah. Tok ketua kampung ke, tok mulu ke. Ni tok ketua kampung nak jumpa di masjid, payah. Sibuk, tak tahulah sibuk pasal banjir kot. Sejak naik jadi ketua kampung ni tak nampak pergi masjid dah. Dah sebelum jadi ketua tak pergi masjid. Dah jadi ketua lagi tak pergi masjid. Tak tahu ni tak kata kat ketua kampung mana-mana. Saya tak kenal ketua kampung sini pun. Ketua kampung mana-mana kan. Jadi gitu. Patutnya macam itulah. Dia mencari-cari orang bawahan dia. Teruk ni. Bukan dia seronok nak jadi ketua ni kan. Saya pun pelik lah. Tak tahu lah kan. Dia orang seronok jadi ketua ni pasal apa? Takkan pasal projek kan, no? Tak jadi ketua pun boleh projek. Tapi tak tahulah projek mega tak boleh kot. Kan? Ini dia. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang persaksian daripada Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah tentang keimanan. Keimanan dia seorang yang beriman lah. Kan? Nabi kata, bagaimanakah saudaraku? Ya, iaitu Sa'ad bin Ubadah. Saudara seiman lah, gitu. Kemudian hadis juga menganjurkan kita ni menziarahi orang sakit dan menggalakkan saudara-saudara kita supaya pergi ziarah orang sakit. Mana kita dengar kata orang sakit, kita pun forward message WhatsApp kepada kawan-kawan yang lain kan. Weh, ada kawan kita sakit sekian-sekian lah, siapa nak ziarah, jom. Kalau musim zaman boleh musim boleh ziarah dululah. Sekarang tak boleh ziarah kan. Sekarang maknanya semua kena ikut SOP lah. Gitu, jadi main mesej lah, main WhatsApp, tanya khabar, telefon, doa kan, mesej suara dan sebagainya boleh buat. Dianjurkan bagi mereka yang ditanya tentang orang sakit. Macam mana kawan kita sakit tu? Kan? Kita kata baik. Kan? Maksud salih. Apa dia tu? Itu kalimah tafa'ul. Kalimah tafa'ul ni kalimah harap kebaikan. Baik, kan? Baik. Tapi bila bukan orang tanya, macam mana nak kata pada mayat ini? Baik, itu tak tafa'ul tu. Itu bid'ah. Kan? Nak kata, macam mana nak kata mayat? Baik, kan? Nipu. Bukan kenal kawan tu pun. Kadang-kadang kita berhenti semayang atau mana-mana, tengok jenazah dah, kita pun solat. Orang pun tanya, nak kata apa mayat ni? Baik. Sehingga semayang sah ya. Bukan kenal orang pun. Jadi begitu. Kalau kenal boleh ke? Kalau kenal pun tak boleh juga. Pasal apa? Pasal Nabi tak pernah ajar. Itu contoh dia. Dalam bab agama lah. Habis tu Nabi tak pernah ajak minum kopi pun. Minum kopi buat apa? Cerita ni cerita agama lah. Kopi cukup suka hang lah. Kan? Hang suka minum kopi, hang minum lah. Dunia hang. Begitu.
Kemudian hadis juga menganjurkan kita ni maknanya memberi ruang tempat kepada orang yang berziarah. Kan? Kita dah duduk sini, kan? Tengok ada orang mari, kita pun bangun pergi, tak apa, kami pergi dulu. Boleh masuk pula. Kan? Gitu dia anjuran. Islam ni macam tu kan. Kemudian ada yang seterusnya. Wa an Imran bin Husain wa an Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, mana ayah dan anak ni sahabat. Imran sahabat, ayah dia pun sahabat Nabi juga. Kan? Macam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني. Nabi kata, maknanya sebaik-baik kamu adalah kurunku. Kurunku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang selepas mereka. Maknanya sebaik-baik generasiku, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian generasi yang selepasnya, yakni generasi tabi'in. Nabi kata, thumma alladhina yalunahum, kemudian datang generasi yang selepas mereka, generasi tabi'in. Qala Imran, kata Imran, fama adri, aku tak tahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marrataini aw thalathan, Nabi kata 2 kali ataupun 3 kali, aku tak tahu. Cuma yang lepas tu Nabi kata, thumma yakunu ba'dahum, kemudian akan datang generasi selepas mereka, qaumun yashhadun wala yustashhadun. Yakni satu kaum yang mereka itu tidak mengambil berat tentang persaksian. Maksud dia buat main-main dalam bab persaksian ni. Okay? Dan dia pun tak ambil kisah. Dan sebahagian daripada mereka menjadi saksi palsu pun ada. Sanggup. Kan? Duit punya pasal, apa punya pasal, sanggup jadi saksi palsu. Ini qaumun yashhadun wala yustashhadun, yang mereka ni minta nak jadi saksi. Walaupun orang tak minta depa jadi saksi. Kan? Sebelum depa diminta jadi saksi, depa nak minta jadi saksi. Yang mana kadang-kadang dia bukan ahli untuk jadi saksi pun. Contohnya orang yang dia ni banyak lupa ke apa ke, lalai, dan dia ni tak boleh nak ingat dengan betul apa peristiwa yang berlaku, kan? Itu di antara dia. Jadi kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala tentang tafsiran ni, yashhadun wala yustashhadun, kata Ibnu Jauzi yang dimaksudkan bahawa mereka itu la yatawarra'un wala wa yastahinun bi amri syahadah wal yamin. Depa ni tidak warak dalam urusan persaksian. Maknanya kan dapat upah jadi saksi, boleh lah, okey lah, aku nak sebut nama aku, gitu. Wa yakhunun, dan kaum yang generasi itu mana mereka ni berkhianat. Wala yu'tamanun, dan mereka ini tidak amanah. Khianat tak amanah lah. Wa yanziruna wala yufun, dan mereka bernazar tapi tidak menyempurnakan nazar. Wa yadhharu fihim as-siman, dan zahirlah pada mereka kegemukan. Gemuk. Allahu akbar. Nabi kata macam tu kan. Bukan nak cerita kata gemuk tu celah kan. Tapi zahir sifat manusia akhir zaman ni macam tu pula. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Kita tengok apa dia pengajaran daripada hadis ini. Ya. Yang pertamanya cerita tentang kelebihan 3 kurun yang pertama lah. Di atas generasi yang selepas mereka. Maknanya kelebihan daripada sudut apa? Ya. Kelebihan 3 generasi awal daripada generasi yang selepas mereka pada dari sudut apa? Dari sudut kefahaman dalam agama. Mereka lebih. Daripada sudut pegangan mereka pada manhaj, cara hidup. Mereka tak ada western apa, tak ada cara hidup mereka. Cara hidup Rasulullah. Dan dari sudut kezuhudan. Jadi begitu. Zuhud mereka terhadap dunia. Jadi mana dari sudut manhaj, cara hidup, cara amalan kita.
mestilah kita mengikuti apa yang diajar oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, ya, dia kata kullu ibadatin, setiap ibadat, lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhuma, setiap ibadat yang tidak pernah dilakukan ibadat tersebut oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan kamu semua jadikan dia sebagai ibadat. Sekarang semua orang nak reka ibadat. Kalau tengok selawat tu macam-macam selawat. Ustaz, dia pun forward, dia tanya selawat ke atas hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambil pegang di dada, ubat sakit jantung. Ni. Hak Nabi ajak tu tak bagus ke? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu tak bagus. Dia duk baca dalam sembahyang tu. Dia berpi reka macam-macam selawat, macam-macam. Tiap-tiap orang dia ada rasa, dia rasa nak buat, dia nak bahagian, kan, untuk dia tadi buat benda tu, kan. Selawat syifa lah, selawat tafrijiyah lah, selawat nariyah lah, selawat apa lagi, kan. Nabi tu ajak tu dia pun tak berminat. Kenapa tak baca Nabi ajak? Duk baca selalu dah, dia tak ada kita ni duk buat selalu, bila buat selalu dia rasa macam tak apa nak syok, kan. Bila buat benda hak rasa baru ni, hak rasa macam boleh lenggok-lenggok sikit, ni orang dah kali nasyid dia pun kata selawat. Nasyid dia pun kata selawat. Tak boleh naik beza nasyid dengan selawat tu. Ya Hanana pun dia pun kata selawat. Ya Hanana, kan, selawat. Astaghfirullahalazim. Ni, kan, apa nak jadi kita ni, kan. Itu apabila maknanya seorang dia tokok tambah, dua orang tokok tambah, ramai-ramai tokok tambah, agama ni jadi apa? Kalau rujak pasal murah kita boleh makan sedap, ini musibah, kan. Bila Allah nak bagi kemenangan pada kaum muslimin, bila Allah nak bagi kekuatan pada kaum muslimin, terpaksa tunggu zaman Al-Mahdi lah, terpaksa tunggu zaman Nabi Isa alaihissalam lah, kan. Jadi nak buat macam mana? Apa yang kita boleh buat, kita buat tu je lah, kan. Maknanya kita ikut sunnah, belajar manhaj, belajar akidah yang sahih, maka kita berpegang dengannya. Biar orang nak kata apa, kata. Biarkan si luncai terjun dengan labu-labunya, kita ikut suka. Nah, begitu. Baik. Azan Akadin dah lagi. Ada masa kecederaan. Okey. Baik. Jadi macam mana kita nak faham Al-Quran? Macam mana kita nak faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey? Tentulah kita kena faham Quran dan sunnah mengikut cahaya manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka mengambil ilmu daripada Nabi SAW, bagaimana mereka istinbat hukum-hukum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, kemudian penjelasan lagi dia kata setiap kali jauh ataupun maknanya berenggang zaman antara kita dengan Rasulullah SAW, maka keutamaan itu makin berkurangan, kan. Yang terbaik kemudian apa nama tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian tak ada apa sampai ke kita lagi teruk. Itu dia. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang pengkhianatan adalah kerosakan yang terbesarlah dalam masyarakat yang membawa jadi banyaknya kejahatan. Macam hari ni lah, orang yang kita harap ni dia macam serigala, suruh jaga kambing. Serigala boleh tak jaga kandang kambing aku, Ustaz? Serigala kata boleh, tuan. Kan, macam itulah kita hari ni, kita dijaga oleh puak-puak serigala kot lah, bukan confirm tak lah, KUT kot kat belakang, kan. Jadi kalau hak serigala jaga kita, pakat kena ngap habis lah, kan. Jadi kita berdoa,
Berdoa kepada Allah Ta'ala supaya yang jaga kita bukan serigala. Dah. Jadi kalau kita tak mau serigala jaga, jangan kita jadi kambing. Jadi orang. Kan? Orang yang ada akidah yang benar, manhaj yang benar, kan? Agama yang benar. Begitu. Itulah dia antara apa yang kita boleh baca, dan ada sikitlah 2-3 tu kan. Ini tentang penjelasan hadis ini. Yang terakhirnya tu dia kata ikhbaru amma sayaulu ilaihi waqi'un nas. Okey. Hadis juga menjelaskan tentang apa yang akan dialami, ya kan, oleh manusia kebelakangan nanti, manusia di akhir zaman, iaitu zahirnya kegemukan yang menunjukkan di atas kemalasan dan lemah, macam itulah, ya kan, dan ar-rukun cenderung kepada dunia dan meninggalkan jihad fi sabilillah. Bila sebut jihad orang dengar capang telinga. Nah, dia ingat jihad tu bunuh orang. Dan jihad ni satu perkataan yang tafsiran dia amat luas, meliputi segala aspek dalam kehidupan kita, gitu. Untuk meninggikan kalimah Allah, untuk meninggikan agama Allah, dan orang yang berpegang dengannya akan jadi tinggilah di sisi Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Jadi begitu. Boleh hadir? Okey, insyaAllah. Jadi maknanya hadis yang seterusnya kita sambung lagi lah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala sallam ya ibn Adam ila akhir hadis lah. Ada soalan tak? Ya, no? Tak ada? Itu berhenti ya? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.